Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 16 Oktober bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Kekerasan dan penderaan oleh beberapa pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM adalah antara hasil dapatan daripada siasatan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC ke atas insiden 131 tahanan etnik Rohingya melarikan diri dari Depot Imigresen Sementara Bido DISB pada 1 Februari lalu. Dalam kenyataannya hari ini ia memaklumkan perbuatan itu bermula sejak tahun 2020 hingga 2021 ketika mereka ditempatkan di kem wawasan Langkawi sebelum dipindahkan ke beberapa depot imigresen termasuk DISB. Katanya beberapa pegawai JIM di DISB termasuk dua yang pernah bertugas di kem wawasan Langkawi sebelum ditukarkan ke DISB didapati melakukan kekerasan melampau serta penderaan fizikal dan mental terhadap tahanan etnik Rohingya sehingga mengakibatkan kecederaan kepada mereka. Oleh itu, EAIC yang menjalankan siasatan berdasarkan aduan diterima dan mengikut subsection 27-4 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009-Akta 700 memutuskan untuk merujuk syuh hukuman terhadap pegawai terbabit kepada pihak berkuasa tata tertib PBT jabatan berkenaan. Cadangan penambahbaikan infrastruktur depot tahanan juga akan dikemukakan kepada Ketua Pegawai Imigresen. Menerusi kenyataan itu, EAIC turut menyenaraikan 4 punca insiden tahanan melarikan diri dari depot berkenaan. Antaranya terdapat unsur kekerasan melampau serta penderaan fizikal dan mental yang dialami oleh tahanan di DISB. Malah pegawai dari JIM dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang bertugas didapati tidak peka terhadap keadaan sekeliling sebelum insiden melarikan diri berlaku. Selain itu, bangunannya yang juga bekas kem program latihan khidmat negara PLKN mempunyai kelemahan infrastruktur yang tidak memenuhi standard diperlukan untuk berfungsi sebagai depot tahanan. Pegawai kanan dan penyelia di DISB gagal memantau dan bertindak untuk mengawal keadaan semasa insiden terbabit berlaku. Abang sulung lelaki penyerang Balai Polis Ulu Tiram sehingga mengakibatkan kematian 2 anggota polis dan seorang lagi cedera hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan memberi sokongan dan memiliki bahan berkaitan kumpulan pengganas Daesh. Raden Romyullah Raden Imran, 34 tahun, seorang penghantar makanan membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan semula di hadapan Hakim K. Muniandi yang kemudiannya menetapkan 15 November ini untuk pengurusan kes. Dalam pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa telah memberi sokongan dengan cara berbakyah kepada pemimpin kumpulan pengganas iaitu Abu Bakar Al-Baghdadi di sebuah rumah di Jalan Rabani, Kampung Sungai Tiram, Johor Bahru, Johor pada penghujung tahun 2014. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup atau maksimum 40 tahun atau denda dan hendaklah dirampas mana-mana harta yang telah digunakan atau diniat untuk digunakan untuk melakukan kesalahan itu jika sabit kesalahan. Raden Romyullah juga didakwa memiliki satu eksternal hard disk yang mengandungi bahan-bahan berkaitan kumpulan pengganas Daesh dan perlakuan perbuatan kumpulan itu di lokasi sama pada 10.45 pagi 17 Mei dan 2.30 petang 19 Mei lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 130JB-1-A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda dan hendaklah juga dilucut hakkan mana-mana bahan tersebut jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Yazid Mustaqim Roslan berkata, Raden Romyullah akan dibicarakan bersama tertuduh lain yang sebelum ini dituduh atas kesalahan sama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di hadapan hakim berbeza. Pada 30 September, ibu tertuduh Rosna Jantan, 59 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi yang sama atas pertuduhan memberi maklumat berkaitan ideologi keganasan.
Dalam serangan di Balai Polis itu 17 Mei, dua konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar, 22 tahun dan Muhammad Syafiq Ahmad Said, 24 tahun terkorban. Manakala Korporal Muhammad Hasif Roslan, 38 tahun, cedera ditembak selepas diserang seorang lelaki yang akhirnya ditembak mati dalam insiden itu. Cawangan Kejuruteraan Cerun CKC Jabatan Kejeraya JKR akan mengemukakan laporan awal kejadian tanah runtuh di Taman Melawati Ampang Jaya esok. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ia turut mengandungi nasihat pakar teknikal serta cadangan pembaikan yang perlu dilakukan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Ketika meninjau kawasan kejadian pagi tadi, beliau turut mencadangkan agar mesyuarat penyelarasan diadakan pada Jumaat, turut membabitkan kedua agensi itu bersama pemilik tanah berkenaan. Katanya Kementerian Kejeraya sentiasa komited memastikan aspek keselamatan cerun dijaga dan berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu akan berlaku di Taman Melawati. Saya ingin menyatakan di sini bahawa Cawangan Kejuruteraan Cerun JKR adalah pengerusi Jawatankuasa Kerja Tanah Runtuh di bawah Pelan Induk Cerun Negara PICN akan mengemukakan laporan awal seawal esok dan laporan khidmat nasihat pakar teknikal serta cadangan pembaikan kepada pihak MPAJ. MPAJ juga ada bersama. Buat masa ini, tindakan mitigasi jangka pendek yang telah dikenalpasti ialah pembersihan sisa runtuhan termasuk longkang di atas dan di bawah cerun, kerja-kerja mencantas pokok di kawasan cerun, pengalihan sementara laluan air dan sekarang ini kerja-kerja menutup runtuhan cerun dengan kanvas sedang dilaksanakan. Beberapa ketika lagi akan siap ditutup dengan kanvas. Memandangkan kawasan kejadian tanah runtuh melibatkan pemilikan pemaju, dicadangkan pihak MPAJ mengadakan libat urus bersama pemaju untuk kaedah rawatan kekal. Bumbung 4 buah kediaman Program Perumahan Rakyat PPR Sri Stulang, Johor Bahru rosak akibat kejadian ribut hari ini. Difahamkan kejadian itu tidak melibatkan kemalangan jiwa atau kecederaan. Sejurus mendapat maklumat mengenai kejadian, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur bergegas ke tempat kejadian selepas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Iskandar Puteri. Menurutnya, kerajaan negeri melalui tabung bencana Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor meluluskan peruntukan serta-merta untuk membantu 4 keluarga terbabit. Beliau berkata kerja-kerja baik pulih bumbung yang akan dilaksanakan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Untuk sementara, pihak Yayasan Bandaraya Johor Bahru YBJB akan menyediakan tempat perpindahan sementara kepada mangsa. Kita ke berita seterusnya. Seorang pekerja pembersihan maut selepas tergelincir daripada belakang lori sampah sebelum dirempuh sebuah kereta. Kejadian berlaku di Kampung Jabi Besut, Terengganu, kira-kira jam 8.05 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Abdul Rozak Muhammad yang mengesahkan kejadian berkata, mangsa dikenali sebagai Muhammad Sahrul Aiman Anwar, 20 tahun. Nahas berlaku ketika dia dipercayai berdiri di bahagian belakang lori sampah telah tergelincir lalu terjatuh ke atas sebuah kereta yang dipandu oleh seorang guru taska yang dalam perjalanan dari Kampung Apal ke Pasar Jabi. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan bahagian badan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Seorang penyelia sebuah bengkel mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Air Keroh kerana mencuri alat ganti kenderaan bernilai lebih RM60,000 milik majikannya 2 minggu lalu. Fu Yong Yun, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas ia dibacakan di hadapan Magistrat Khairunisa Hasni.
Mengikut pertuduhan, dia didapati dengan niat curang mencuri barang-barang alat ganti kenderaan bernilai RM61,640 milik Proton Bunga Raya Auto Premium Sdn Berhad. Kesalahan itu dilakukan di Pusat Servis Kenderaan Terbabit di Jalan TTC 30, Taman Teknologi Cheng dalam daerah Melaka Tengah kira-kira pukul 7.50 pagi hingga 8.21 malam 5 Oktober lalu. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda di bawah Seksyen 381 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan kes disebut semula 3 Disember ini. Seorang pembantu rumah warga Indonesia turut dituduh di Mahkamah Majistret Air Keruh hari ini atas pertuduhan mencuri wang tunai kira-kira RM20,000 milik majikannya 16 Mei lalu. Devi Wulandari, 31 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dalam prosiding di hadapan Majistret Khairunisa Hasni sebaik pertuduhan dibacakan dan diterangkan oleh jurubahasa mahkamah. Bagi pertuduhan pertama, dia yang bekerja sebagai pembantu rumah didapati mencuri harta majikannya iaitu wang tunai kira-kira RM20,000, kad pengenalan serta kad orang kurang upaya OKU milik Loh Chin Yi, 42 tahun di Bukit Baru sekitar jam 12.15 tengah hari pada 16 Mei lalu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun dan boleh didenda mengikut Seksyen 381 Kanun Keseksaan. Devi yang memegang pasport Indonesia turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tinggal di negara ini selepas PAS khas tamat tempoh iaitu selama 11 bulan, 2 minggu dan 4 hari tanpa sebab yang munasabah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di perkarangan Balai Polis Malim dalam daerah Melaka Tengah pada 8 Oktober lalu, kira-kira 5.31 petang. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 15-4 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda minimum RM10,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya. Timbalan Pendakwa Raya Wardah Ishar tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh dan dibenarkan mahkamah. Sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Disember depan bagi serahan dokumen dan melantik peguam bela. Seekor buaya betina seberat 25 kg ditemukan tersangkut pada jaring nelayan di Bagan Pasir di Bagan Datuk Perak. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APN Daerah, Datuk Muhammad Fazli Muhammad Zawawi berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam berhubung penemuan reptilia itu sekitar jam 11.30 pagi tadi. Menurutnya, seramai 4 anggota dan pegawai APM Daerah Bagan Datuk bergegas ke lokasi. Sebaik tiba di tempat kejadian, mereka mendapati haiwan itu tersangkut pada pukat dan kemudian menghubungi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Perhilitan Teluk Intan untuk tindakan lanjut. Mengulas mengenai perkara berkenaan, Pengarah Perhilitan Perak Yusof Sharif berkata, buaya tembaga sepanjang 5.2 kaki itu dipercayai berusia 2 tahun. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.